على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا رب
ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. والآل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sayyiati a'malina. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. والآل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. والآل. Kita bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti alhamdulillah sekian. Alhamdulillah kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. والآل. Saya akan menyentuh sedikit tentang akhlak muslim, yang mana kebanyakan daripada kita memang sudah biasa mendengar tajuk yang akan dibicarakan ini. Tapi itu tak menjadi masalah sebab kita dalam sesi tazkirah, tazkirah hari ini, yang mana tazkirah hari ini merupakan salah satu program yang diatur oleh Pusat Islam, untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dalam apa jua bidang ilmu yang insya-Allah dapat memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi dalam ruang ini saya ingin menyentuh sedikit tentang akhlak, peranan akhlak dalam hidup kita. Akhlak adalah sesuatu yang biasa, terlalu biasa kita sebut. Daripada kita kecil sampailah kita meningkat dewasa, akhlak disebut-sebut. Dan antara masalah utama yang melanda negara juga adalah masalah keruntuhan akhlak. Jadi apa sebenarnya itu akhlak? Okey. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi tentang akhlak ini, marilah sama-sama kita merenung kembali, di mana sebelum ini kita dalam tempoh PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana kemudiannya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan yang terkini Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Alhamdulillah kita ke arah yang lebih baik sekarang ni, dan kita doakan mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita keselamatan dan keamanan insya-Allah daripada bencana COVID-19 ini. Okey, sedikit yang ingin saya sentuh tentang hikmah di sebalik musibah COVID-19 ini, di mana sebelum ini kita masing-masing rakyat Malaysia terutamanya dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Di situ kita sama-sama berada di rumah dengan pergerakan yang terbatas bersama dengan anak isteri. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sebenarnya ada banyak dari segi manfaat yang kita perolehi di sebalik perintah ataupun PKP ini. Ya. Jadi saya rumuskan kat sini beberapa perkara yang mungkin kita sama-sama boleh renung kembali. Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang kita dilanda dengan pelbagai musibah, pelbagai ujian, pelbagai cubaan. Tetapi kita jarang bermuhasabah, kita jarang lihat kembali apa hikmah di sebalik kejadian yang berlaku pada diri kita. Begitu juga dalam aspek ataupun dalam konteks PKP ini. Sebenarnya sebelum PKP ini di PKPP dikuatkuasakan, kita menempuhi PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana pada waktu itu kita di ambang Ramadan, sedangkan tuan-tuan dan puan ingat lagi tak, dah berapa bulan dah berlalu, tapi kita begitu hampir dengan Ramadan. Dan pada masa tu memang banyaklah saya dengar dari segi rungutan, keluhan daripada rakan-rakan kita dan daripada insan-insan sekeliling kita, bagaimana pada waktu itu sukar untuk melaksanakan ibadah di masjid dan sebagainya. Tapi sedar tak, di sebalik kesukaran itu sebenarnya kita ada satu perkara yang boleh kita ucapkan kesyukuran kepada Allah, kerana Allah telah memberi kita peluang
peluang yang lebih baik bagi kita sebenarnya. Untuk kita apa? Yang pertamanya kita boleh fokus untuk beribadah di rumah bersama dengan keluarga pada waktu itu. Yang mana kalau dalam konteks kebiasaan kita bekerja, kita disibukkan dengan kerja dan kita tak ada masa untuk fokus untuk beribadah bersama keluarga. Tapi dengan dikuatkuasakan PKP ini, kita ada fokus untuk beribadah di rumah bersama keluarga. Dan dalam masa yang sama, kita berpeluang bagi ayah-ayah terutamanya, berpeluang untuk mendidik anak-anak dengan ilmu agama. Begitu juga isteri, dan kita boleh mendidik anak-anak dengan ilmu agama secara bersama-sama, secara berjemaah. Ruang masa yang Allah bagikan kepada kita dapat kita gunakan untuk ruang ilmu ini. Dan dalam masa yang sama, ibu bapa tidak perlu risau lagi. Sebelum ni mungkin ada ibu bapa yang risau, anak-anak yang ramai yang berkeliaran di rumah, di luar rumah, balik lambat dan sebagainya. Tapi bila dalam musim PKP, anak-anak baik, jadi semua duduk rumah, jadi semua patuh dengan arahan kerajaan dan mereka tidak ke mana-mana. Jadi dalam masa sama, ibu bapa boleh memantau aktiviti dan pergerakan anak-anak sepanjang masa. Dan dalam masa yang sama, ini yang paling penting ni bagi golongan lelaki. Lelaki pada masa PKP, mereka semua ni secara tak langsung telah bertanggungjawab untuk menjadi imam kepada keluarga-keluarga masing-masing. Kalau dalam konteks biasa lah, mungkin ada di kalangan kita ni, di kalangan kita ni dia rasa macam rasa teringinlah nak jadi imam kepada isteri aku, rasa teringinlah jadi imam kepada anak-anak, tuan-tuan dengan anak-anak. Tapi rasa segan pula kalau nak memulakan nak jadi imam ni. Lagi isteri kata, dia ni apa dah buang perdiat ke sebelum ni, tak pernah jadi imam, Tapi dengan ruang PKP yang kita berada pada waktu itu, kita berpeluang untuk menjadi imam. Lebih-lebih lagi bila kita dah sampai ke bulan Ramadan, maka muncullah ayah-ayah sebagai imam solat tarawih. Solat tarawih tu bukan solat biasa. Kalau solat biasa mungkin boleh kita kata biasa lah tu. Tapi ini solat tarawih, sampai ada yang buat 20 rakaat. Alhamdulillah. Itulah satu hikmah yang mana secara sedar tak sedar kita sama-sama telah menggunakan masa yang diberikan ni untuk faedah-faedah atau manfaat yang sedemikian. Dan kemudian dalam PKP juga, bila dia hampir dengan bulan Ramadan, kita berpeluang untuk berpuasa sunat bersama-sama dengan anak-anak. Masa tu dekat nak Ramadan, saya di kalangan anak-anak perempuan lah, kadang-kadang anak-anak perempuan, sahabat-sahabat sekalipun yang wanita, dah dekat nak puasa, puasa tak habis ganti lagi. Jadi bila ada PKP, masa tu lah boleh teringat, masa ni sekarang ni boleh aku berpuasa, ni masa panjang ni, sebelum Ramadan. Jadi ada kesempatan kat situ untuk berpuasa sunat. Malah boleh dilakukan secara berjemaah. Ayahnya pun puasa, anaknya puasa, adik, abang semua berpuasa. Jadi kita boleh berjemaah dan dapat suasana sebelum Ramadan tu macam dah bulan Ramadan. Dan kemudian dalam masa yang sama kita boleh berjinak-jinak untuk bertadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran kita mulakan sebelum Ramadan. Dan bila kita dah mulakan segala amal ibadat yang saya sebut tadi, bila sampai je bulan Ramadan, alhamdulillah, segala-galanya rasa macam biasa, rasa tak ada masalah. Sebab kita dah lakukan semasa PKP, dan bila masuk Ramadan kita dah terbiasa melaksanakan amal ibadat tersebut, dan akhirnya kita dapat melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan dengan baik dan juga dengan tanpa ada rasa susah payah dan sebagainya. Itu baru cerita tentang PKP sebelum Ramadan. Masa Ramadan pun benda yang sama jugalah. Kat sana pembaziran dapat kita kurangkan, pembaziran di bazar Ramadan, di pasaraya, masa untuk kita melaksanakan aktiviti ibadah, ibadah bersama keluarga makin terbuka. Dan juga kita tak perlu terkejar-kejar ke sana kemari, nak kerja ni, nak balik kerja ni, kalau yang isteri nak memasak lagi. Jadi dalam ruang PKP dan Ramadan itu banyak ruang-ruang yang telah diberi kepada kita, yang mana bila kita lihat balik, di situlah ada hikmah di sebalik mungkin kita rasa susah sikit, tetapi sebenarnya hikmah di sebalik itu boleh kita perolehi kalau kita merenung dan kalau kita melihat kembali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak sebut sedikit lagi tentang
COVID-19 ni. COVID-19 ni adalah sesuatu yang apa ni, virus yang tak nampak, dan semua rakyat Malaysia berhati-hati dengan virus tersebut. Sebab apa? Sebab tak nampak. Bila masa boleh menyerang kita. Dan jadi apa yang dibuat oleh rakyat Malaysia sekarang daripada PKP pertama lagi, iaitu mereka, kalau kita dengar apa ni sidang media yang disiarkan setiap hari, kan, kena pakai mask, kena pakai sanitizer, kena penjarakan sosial, duduk di rumah jangan keluar, banyak lagi. Jadi perkara-perkara begitulah yang kita lakukan untuk apa? Untuk kita cegah supaya kita tidak terkena virus COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat dilihat. Jadi kita boleh bandingkan kat sini bagaimana kita mengawal supaya kita tidak terkena dengan virus COVID-19 ni dengan dengan sifat takwa. Takwa ni adalah suatu sifat yang mana kita tak nampak. Kita tak nampak. Bahkan sahabat mengatakan, takwa ni seumpama kita berjalan di satu tempat yang banyak duri. Kita berjaga-jaga supaya kita tidak tersentuh ataupun tercucuk duri-duri tersebut. Dan duri-duri ini diumpamakan sebagai dosa-dosa. Maksudnya kita berjaga-jaga dalam kehidupan seharian kita, dalam amal ibadah kita, supaya kita tidak sampai melakukan dosa dalam kehidupan kita. Jadi antara langkah pencegahan untuk kita menjaga takwa kita, ketakwaan kita jaga hati, jaga iman, selalu berwuduk, solat, baca Quran, dan juga jauhilah perkara-perkara yang membawa kepada maksiat. Dan juga kita duduk dalam kalangan orang-orang yang baik-baik. Dengan cara begitu, insya-Allah keimanan dan ketakwaan kita dapat kita pelihara. Dan dalam solat Jumaat setiap minggu kan disebut, wahai orang Islam, orang mukmin, bertakwalah kamu kepada Allah. Tingkatkanlah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebab apa? Ketakwaan ini kan dia seumpama iman lah. Iman ada kalanya naik dan ada masanya turun. Jadi dengan kita melakukan langkah-langkah pencegahan tadi, maka ketakwaan dalam hati kita dapat kita jaga. Samalah dengan bagaimana kita menjaga COVID-19 itu. Itu adalah satu perbandingan sahajalah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik. Dalam kita berbicara, saya kembali kepada topik asal, iaitu tentang akhlak. Akhlak ni, akhlak, ada pandangan ulama mengatakan akhlak ni sebenarnya adalah sesuatu yang boleh kita bahagikan kepada dua bahagian, iaitu ada akhlak baik dan ada akhlak yang buruk. Apa dia akhlak yang baik? Ataupun kita mungkin boleh katakan akhlak mulia. Akhlak mulia ialah akhlak yang mana dalam surah Az-Zumar dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan di akhirat. Dan bumi Allah ini luas. Sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Ini adalah ayat dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke-10, yang menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, walau bagaimanapun keadaan orang tersebut, walaupun orang lain tidak menghargai, orang lain tak perasan pun dia buat baik, tetapi ada disediakan di sana, di akhirat nanti Allah sediakan dengan kebaikan juga di akhirat. Buat baik ni satu perkara yang tidak merugikan. Dalam satu nasyid kan, satu nasyid disebutkan, nasyid kanak-kanak si tuan-tuan puan-puan mungkin biasa ada nasyid kan. Tidak rugi kita berakhlak mulia, malah Allah lebih-lebih lagi suka. Maknanya kita berakhlak mulia ni, buat benda baik ni tak rugi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tak rugi langsung. Malah ganjarannya kita akan terima, kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Jadi itulah cerminan kepada akhlak mulia, iaitu kita melakukan perkara-perkara baik, sama ada kepada orang lain ataupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan dalam satu lagi, dalam surah yang lain disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Iaitu sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Maksudnya Allah sentiasa, bila disebutkan Allah sentiasa beserta orang-orang yang bertakwa, itu tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya Allah sentiasa bersama dengan mereka, sentiasa melindungi mereka, sentiasa membantu mereka dalam apa saja yang mereka lakukan, iaitu pada orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Baik, dan dalam surah Al-Qalam disebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Ya, jadi memang tidak dapat dinafikan lagi lah bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi kita, merupakan satu-satunya makhluk Allah yang sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang boleh dijadikan contoh pada, yang sewajarnya dijadikan contoh oleh kita umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Okay, nanti kita akan pergi ke dari segi kebaikan ataupun akhlak yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Okey, sedikit pengertian tentang akhlak ini ya. Akhlak ni berasal daripada perkataan al-akhlaqu, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluqu, yang bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat kebiasaan, dan kadang-kadang boleh diertikan sebagai agama itu sendiri. Itu adalah definisi ringkas dari segi bahasa lah, akhlak tu. Okey, antara definisi yang lain ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Maksudnya kat sini ialah satu sifat yang memang dah ada dalam diri kita, yang dia terkeluar tu, sifat tu ditonjolkan, dikeluarkan tanpa ada paksaan, tanpa ada perancangan. Kadang-kadang dia keluar macam tu je, sesuatu yang ditonjolkan oleh diri kita sendiri, iaitu boleh kita artikan sebagai tingkah laku kita, dan boleh kita artikan sebagai perbuatan kita sendiri. Okey, dalam sebuah hadis ada menyebut tentang akhlak ini, iaitu kita ni sebenarnya manusia adalah manusia makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Jadi manusia ni sewajarnya dimuliakan. Jadi janganlah kita sesekali menghinakan mana-mana individu, walaupun bagaimana sekali penampilannya. Jangan pernah meremehkan sesama Muslim, sehina apapun penampilannya. Sebab berapa banyak orang yang rambutnya kusut, tampak dihinakan dan diusir oleh orang-orang, namun apabila dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Ini sebuah hadis riwayat Muslim, yang mana kita jangan mudah memandang rendah pada orang lain. Ini adalah sebuah hadis yang menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain dan juga jangan menghina orang lain, kerana kita tak tahu, mungkin orang yang dihinakan itu adalah orang yang doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita rasa diri kita ni paling mulia di sisi Allah, diri kita banyak buat solat, kita banyak berpuasa, kita banyak buat amal ibadah dan macam-macam lagi, dan kita rasakan kitalah yang doa kitalah yang akan Allah terima. Tetapi rupa-rupanya doa yang diterima oleh Allah ialah doa mereka yang dari segi fizikalnya nampak macam orang yang hina dan sebagainya. Mereka lah yang dikabulkan oleh Allah. Jadi kita jangan sesekali menghina sesama manusia, sebab hakikatnya manusia ni sewajarnya dimuliakan dan bukan dihinakan. Okey, kita tengok tadi saya sebut tentang Rasulullah sebagai penyempurna akhlak, sebagai contoh ikutan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca, yang berbunyi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW diutuskan oleh Allah pada masa baginda diutuskan sebagai rasul, baginda bersama dengan bangsa Arab, yang mana semua kita tahu bangsa Arab ni merupakan bangsa yang agak kasar, dan mereka pada waktu itu, pada zaman jahiliah, banyak melakukan kejahatan dan sebagainya. Tetapi bila baginda Rasulullah SAW diutuskan sebagai Nabi,
baginda berjaya membentuk kaum yang asalnya kasar tadi pada kaum yang paling baik, yang paling unggul akhlaknya. Dan dalam sebuah hadis lagi disebut akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqa, iaitu mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maknanya di sini dalam hadis ni, akhlak ni dia berkait dengan iman kita pula. Maknanya iman kita, kalau baik iman kita, kuat iman kita, tinggi iman kita, maka makin baiklah akhlak yang ditunjulkan ataupun yang lahir daripada diri kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlaklah Rasulullah memenuhi kewajipan dan menunaikan amanah. Dan Rasulullah juga menyeru manusia kepada tauhid dengan akhlak. Dan Rasulullah menghadapi musuh di medan perang pun dengan akhlak. Malah baginda memimpin rakyat dalam membangunkan negara juga dengan akhlak. Maksudnya di sini Rasulullah merupakan seorang nabi yang sentiasa bersama-sama dirinya akhlak yang baik. Sehingga diriwayatkan dalam hadis yang disebut oleh ataupun yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah ini seumpama Al-Quran yang bergerak. Al-Quran, yang mana Al-Quran dekat situ adalah tempat di mana kita mengambil contoh-contoh yang baik. Al-Quran adalah kitab yang paling agung, yang bukanlah satu kitab ataupun buku-buku biasa, tetapi adalah kitab yang sewajarnya kita jadikan panduan untuk kehidupan kita. Yang mungkin insya-Allah selepas ni kita akan lihat balik tentang kelebihan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Okey, jadi Rasulullah akhlaknya dengan akhlak Al-Quran. Bermaksud akhlak Rasulullah adalah akhlak yang terbaik, dan akhlak Rasulullah adalah akhlak yang patut dicontohi bukan saja oleh umat ataupun bangsa Arab pada masa itu, tetapi juga oleh kita sebagai umat Rasulullah, umat akhir zaman. Okey, jadi bagi insan yang berakhlak mulia ini, mereka ni adalah orang-orang yang macam mana? Insan yang berakhlak mulia ialah insan yang dia akan sentiasa menjaga adab, tingkah laku serta tutur katanya supaya tidak menyakiti orang lain. Okay, orang yang ada akhlak mulia ni dia jaga. Dia jaga di segi pertama jaga adab. Jaga adab sopan. Yang keduanya dia jaga tingkah laku. Tingkah laku dia jangan sampai menyakiti orang lain. Dan begitu juga dengan tutur katanya. Okay, saya nak sebut kat sini, kita sekarang ni dalam dunia yang moden sekarang ni, pesat dengan teknologi, kita kadang-kadang kita begitu mudah untuk apa? Untuk kalau dalam konteks penyampaian maklumat, WhatsApp, FB, Instagram dan sebagainya, kan mudah sangat kita menaip ataupun kita menyampaikan mesej-mesej tertentu, kan, dan ada kalanya mesej-mesej yang disampaikan itu dalam keadaan emosi kita yang tengah tidak stabil. Jadi saya ingin berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada diri saya sendiri, kalau boleh kita kawal. Sebab apa? Penghantaran mesej tersebut seumpama kita menuturkan kata-kata kepada orang lain, kan? Ada kalanya kita dalam emosi yang tak stabil, kan, kita type perkara-perkara yang menyakitkan hati orang. Dan bila kita dah reda emosi kita dah stabil dan kita dah sejuk dan dingin, kan, masa tu barulah kita akan tengok balik, tak sepatutnya aku tulis begini. Kita pun delete balik. Tapi adakah orang yang kita hantar mesej tu dia delete apa yang kita type, kan? Jadi benda tu akan kekal dalam teknologi ni. Sebab itulah saya amat-amat tak menggalakkan, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah nak marahkan seseorang, kan, jangan sesekali menggunakan kaedah penulisan WhatsApp, FB dan sebagainya. Sebab perkara tu ataupun tulisan yang kita tulis tu akan kekal, kan, kalau tak dipadam oleh orang yang kita sampaikan pesanan tersebut. Kan, berbeza dengan kita bercakap. Kita bercakap, kita marah kepada seorang, akhirnya hilang macam itulah. Sampai waktu dia akan lupakan, kita pun akan lupakan, dan kita boleh minta maaf. Tapi kalau melalui penulisan mesej tadi, WhatsApp dan sebagainya, FB dan sebagainya, perkara tu akan kekal, akan kekal. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau boleh kita kawal emosi, supaya kita tidak terlalu cepat sangat melatah, dan juga menggunakan kegunaan ataupun teknologi ini ke arah perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik.
Yang kedua, orang yang ataupun insan yang berakhlak mulia ini ialah mereka yang sentiasa berusaha untuk memberi manfaat kepada orang yang berada di sekelilingnya. Jadi dalam kehidupannya dia sentiasa cari jalan macam mana aku nak bagi manfaat kepada orang yang ada di sekeliling. Bukan kata orang saja, malah makhluk-makhluk Allah yang lain pun nak diberi manfaatnya. Maknanya apa saja dia buat, dia orang lain dapat manfaat dan tidak menyusahkan orang lain. Saya bagi contoh, benda yang paling simple, benda yang paling mudah ialah kita mendoakan orang. Itu adalah salah satu contoh akhlak mulia. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dalam kita tengah perjalanan pulang ataupun perjalanan ke pejabat, dalam perjalanan kita nampak ada dekat highway ada kereta-kereta yang rosak. Ada sebuah kereta berhenti tepi jalan. Rupanya rosak. Tengoklah tuan punya kereta tu, buka bonet kereta depan tu, tengok maknanya dia terkandas. Sebab apa? Sebab keretanya rosak. Jadi perkara yang paling simple, perkara yang paling mudah yang boleh kita buat ialah apa? Kita doakan kepada orang yang sedang menghadapi kesusahan tersebut, dan ya Allah, permudahkanlah urusan orang tersebut. Permudahkanlah urusan tersebut. Walaupun mungkin kita tak kenal pun orang tu, tetapi kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang ada akhlak yang mulia, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bantu. Dan kita kena ingat, kalau kita berdoa kepada orang lain, doa itu juga akan kembali kepada kita. Kita berdoa kepada orang lain, dalam masa yang sama kita mungkin tak sedar sebenarnya ramai orang yang sedang mendoakan kita. Jadi betul lah kata, benarlah kata peribahasa yang selalu kita dengar, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Jadi kita perbanyakkanlah buat baik. Kita manusia suka pada benda-benda yang baik yang datang kepada kita. Jadi kita sebarkanlah kebaikan itu. Itulah insan-insan yang berakhlak mulia. Baik. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sadaqallahul azim. Maksudnya di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Jadi kat sini dalam kehidupan kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak dunia semata-mata, ataupun kita nak akhirat, ataupun kita nak dunia dan akhirat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dunia adalah tempat persinggahan yang mana di sana kita perlu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dan serta melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan untuk kita sampai ke akhirat nanti. Dunia sebagai jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Tetapi ada setengah orang, dia dunia ni bagi dia adalah segala-galanya. Tak apalah, tinggalkan akhirat sikit, dunia lagi penting. Apa contoh yang terbaik? Contoh terbaik ataupun yang selalu kita dengar dan selalu kita lihat ialah solat lah. Ada setengah orang bekerja, mungkin kita sendiri kadang-kadang tapi insya-Allah lah di UPNM ni saya rasa semuanya alhamdulillah, sebab saya tengok di masjid setiap kali waktu solat memang alhamdulillah ramai jemaah yang datang ke masjid. Tapi bukan ada setengah orang ada setengah orang ni bila dia buat kerja, nantilah solat, awal lagi baru pukul 1.30, nantilah pukul 2 nanti sembahyang, buat lagi tak dah pukul 3, nantilah kejap sikit lagi buat lagi, sambung kita pukul 4, sikit lagi, senang nanti ambil sembahyang sekali je, terus sembahyang asar. Maka dia lewatkan dan sampailah ke penghujung barulah dibuat. Itu pun nasib baik dibuat, kalau tak dibuat wassalam jawabnya. Jadi kat situ nampak sangat yang keutamaan seseorang itu pada waktu itu bagi orang yang berkelakuan begitu adalah keutamaannya ialah dunia. Malah ada setengah orang dia solat sehingga dalam masa yang sama dia asyik lagi mengingatkan tentang dunia yang dikejarnya. Sampaikan solat pun tak sedar. Mungkin kita sendiri pun kadang-kadang begitu jugalah. Kita sembahyang, angkat takbir, entah tiba-tiba bahasa budak sekarang ni tiba je dah bagi salam.
Masa bila pula? Masa bila pula aku sujud rokok? Tak perasan. Sebab apa? Dalam pemikiran kita asyik fikirkan dunia ni, lepas ni dapat kerja ni, lepas ni dapat ini, lepas ni dapat ini. Maknanya kita kurang memikirkan kepada akhirat. Jadi dalam ayat daripada surah Ali Imran tadi kan disebut tentang manusia ni ada yang dia nak dunia sahaja dan ada yang nak akhirat. Jadi pilihlah. Kita tahu yang mana yang baik. Kita pilihlah mana satu yang kita nak dunia saja ataupun nak akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita melaksanakan pelbagai aktiviti dalam kita melayari kehidupan, kita ada pelbagai perkara yang kita lakukan, dan banyak amalan-amalan yang baik yang boleh kita lakukan. Dan ada amalan yang sebenarnya amalan ini adalah amalan yang membawa kepada murahnya rezeki, ataupun dalam konteks kita ni lebih kepada menarik rezeki supaya kita dapat rezeki yang bertambah-tambah kemudian. Ada setengah orang kata bila murah rezeki itu maksudnya rezeki tak banyak lah sebab murah kan. Tak, maksudnya murah rezeki ni maksudnya rezeki makin bertambah. Apa dia amalan-amalan tersebut? Okey, antara yang boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Itu antara amalan yang amat digalakkan, dan memang kita sebagai umat Islam, kita kena berlaku baik kepada kedua ibu bapa kita. Yang mana dengan berbuat baik inilah rezeki kita insya-Allah Allah akan tambah dari hari ke hari. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua adalah istighfar. Istighfar ni apa? Istighfar ni maksudnya kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Dengan kita beristighfar, juga satu amalan yang boleh membawa kepada murahnya rezeki. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita ni berhadapan dengan perkara-perkara yang menyukarkan. Baru je kita melepasi tempoh kesukaran kita, datang pula satu lagi masalah kepada kita. Tak habis-habis dirundung dia masalah. Jadi elok kita cek balik. Adakah kita, yang macam saya sebut yang awal tadi, adakah kita dari segi hubungan kita dengan ibu bapa kita bagaimana? Adakah elok ataupun bagaimana? Jadi kena cek balik. Cek balik. Mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan yang mengguris hati dan sebagainya. Jadi kita semak balik dan kita perbetulkan. Kita perbaiki dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan dengan kita membaiki hubungan dengan ibu bapa tadi dapat memberi rezeki yang banyak ataupun keberkatan kepada rezeki kita sendiri. Okey. Yang pertama tadi berbuat baik kepada ibu bapa, yang kedua istighfar, dan yang ketiga adalah taubat. Bertaubat, selalu bertaubat. Dalam untuk bertaubat ni, dan kita tak macam umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu kalau mereka buat salah, mereka membuat dosa, kan mereka cara bertobat mereka tu kadang-kadang menyukarkan mereka sendiri. Bukan sukar sebab apa? Sebab syariat pada masa tu. Syariat masa ada di kalangan mereka yang bertobat kena bunuh satu sama lain. Ada terpaksa benda buat perkara-perkara yang membebankan. Tak macam kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah Allah kurniakan kita dengan kalau nak bertaubat bila masa kita boleh buat, kita boleh bertaubat kepada Allah. Dan bertaubat ni tak perlu, dia bukan ada masa-masa yang spesifik. Bukan waktu malam saja boleh bertaubat, waktu siang tak boleh bertaubat. Tak. Samalah dengan istighfar tadi. Bertaubat boleh dilakukan setiap masa. Malah kita sebenarnya dianjurkan untuk bertaubat dari hari ke hari, setiap hari. Sebab dalam kehidupan kita pasti akan ada perkara-perkara salah yang kita buat, terutamanya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertaubatlah selalu. Dengan bertaubat akan menambah keberkatan kepada rezeki kita. Dan yang seterusnya adalah bersedekah. Yang bersedekah, sedekah selalu. Sama ada, tak kisahlah kepada masjid, kepada surau, kepada individu-individu yang susah. Malah sedekah ni juga boleh kita berikan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita yang memerlukan. Sedekah tak semestinya banyak kan, tetapi sedekah ni adalah sesuatu yang kita beri dengan keikhlasan kita sendiri.
Dan malah kalau sebelum ni saya pernah sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam sehari seelok-eloknya kita cuba menghulurkan sedekah. Kita amalkan, kita jadikan satu amalan bersedekah ni sebagai satu perkara yang mana kita boleh lakukan secara konsisten. Mungkin kita boleh, kalau kita ada kemampuan, kita boleh pergi ke masjid setiap hari, pergi masjid, masukkan duit dalam tabung. Kalau tak boleh juga, kita boleh masukkan duit dalam tabung, mungkin di rumah kita, dan sampai setiap hari kita bersedekah, dan di akhir ataupun di setiap bulan, duit yang dah terkumpul tu kita serahkan sama ada kepada masjid ataupun badan-badan kebajikan, malah kepada orang-orang yang susah. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang susah, kita boleh bersedekah kepada mereka. Itu untuk kita mengamalkan sedekah setiap hari. Dan bersedekah ini jugalah kalau dalam kehidupan kita ni, bila kita bersedekah, kita kadang-kadang kita tak sangka Allah datangkan rezeki daripada sumber-sumber yang kita tak jangka. Jadi bersedekahlah selalu. Mudah-mudahan Allah membantu kita dengan memurahkan rezeki pada kita. Yang seterusnya ialah membantu orang lain. Orang yang sedang dalam kesusahan, kita bantulah. Bila dia minta pertolongan kat kita, minta bantuan daripada kita, jangan sesekali kita menolak untuk membantu orang-orang yang sedang memerlukan. Itu juga adalah satu amalan yang mana amalan itu amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membantu kita memberkati lagi rezeki kita, dan kita ditambah lagi rezeki yang Allah akan kurniakan kepada kita nanti. Baik. Selain itu banyak lagi sebenarnya amalan-amalan. Jadi saya simpulkan kat sini ialah segala amalan yang boleh membawa kepada kebaikan, bukan saja kepada diri kita, malah juga kepada orang lain dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada awal sesi tadi saya ada sebut tentang bagaimana kita berbuat baik bukan saja kepada manusia, malah makhluk-makhluk Allah yang lain. Bila sebut makhluk-makhluk Allah yang lain ni, bukanlah pada kita bukan tak berkatakan tentang manusia. Makhluk ni di sekeliling kita ni bukan sekadar manusia saja yang ada di sekeliling kita, malah haiwan, tumbuhan, alam sekitar dan sebagainya. Jadi bila kita nak dikatakan berakhlak baik ataupun berakhlak mulia itu, kita kena selalu berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lain ini juga, kepada binatang contohnya. Saya teringat pada satu kisah, kisah seorang diceritakan tentang kisah seorang budak lah. Budak ni dia ada di satu tempat, seorang lelaki dia tengok ada seorang budak ni dia buat apa dekat lantai tu, dekat lantai yang basah tu. Jadi dia pun pergi tengok apa yang budak tu buat. Dan bila sampai dekat budak tu, dia tengok budak tu tengah buat apa? Dia tengah memberi laluan kepada seekor semut yang terperangkap dalam lopak-lopak air tu. Beri laluan bagi semut terkeluar daripada lopak-lopak air tu. Jadi yang pemuda ni bertanyalah, kenapa adik ni buat ni bersusah payah nak nikan semut ni, selamatkan semut ni? Maka kata budak tadi, dia kata, saya teringat kata ustaz saya kat sekolah dulu. Dia kata, kalau kita buat satu amalan tu, kan amalan yang ikhlas kerana Allah akan masuk kita ke dalam syurga. Tapi amalan yang kita lakukan adalah amalan yang ikhlas. Jadi saya nak bantu, walaupun nampak kecil ya bantuan ni, tapi saya nak tolong, saya memang ikhlas nak bantu semut ni supaya dia selamat daripada air tadi. Jadi itulah satu contoh perbuatan yang mana mungkin kecil, kan, dan kita hanya membantu makhluk-makhluk Allah yang lain, yang bukan manusia tapi binatang yang kecil. Lepas tu semut pula tu, kan, nampak macam benda yang remeh, benda yang kecil, tapi mana tahu mungkin amalan yang baik yang sekecil itu boleh membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan begitu juga dengan selain daripada binatang, dengan alam sekitar, dengan tumbuh-tumbuhan, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, jaga alam sekitar dan apa sajalah yang berada di sekeliling kita. Sebab perbuatan yang baik itu bukan manfaatnya kepada orang lain, malah kepada diri kita juga. Sebab kita hidup
di alam ini, di bumi ini. Jadi banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah akan bantu kita dan juga Allah akan tempatkan kita di kalangan orang-orang yang soleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita melakukan kebaikan, kita kena ingat, malah dalam Al-Quran pun ada disebut tentang suatu perkara tu. Bila disebut tentang satu perkara, ada kalanya perkara tu dalam Al-Quran bukan ada kalanya, tapi memang kerap disebut secara berpasang. Kalau ada disebut tentang siang, ada disebut tentang malam. Kalau disebut tentang tentang bumi, ada disebut tentang langit. Dan bila disebutkan tentang kebaikan, ada juga disebut tentang kejahatan. Jadi yang tadi saya sebut tentang amalan-amalan yang boleh menarik rezeki. Jadi antara benda yang kita perlu elakkan pula ialah perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Itulah perkara yang kita kena elakkan. Sebab apa? Dengan melaksana ataupun melakukan perkara-perkara tersebut, ia juga akan menarik keberkatan rezeki. Bila sebut tentang berkat ni ada huraiannya. Mungkin boleh saya kupas atau kita sama-sama kongsi pada sesi yang akan datang. Untuk sesi ini lebih pada perkongsian ataupun sebagai pengenalan dulu tentang akhlak, akhlak mulia, akhlak bagi seorang Muslim. InsyaAllah kita akan berkongsi pada sesi-sesi yang akan datang. Okey, ada satu kata-kata hukama. Dia kata jika ingin mengetahui kedalaman agama seseorang, kedalaman agama seseorang tu, jangan lihat pada betapa banyak ia solat dan berpuasa. Jangan tengok pada berapa banyak dia ni solat banyak, dia ni puasa banyak, tapi kena tengok apa? Lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang lain. Maksudnya bagaimana komunikasi dia dengan orang lain, bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Dekat situlah kita boleh tahu bagaimana tahap agama seseorang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kali ini saya rasa mungkin sedikit itulah yang boleh dikongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada ilmu saya yang sikit ini dapatlah memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada diri saya juga sendiri. Sebab apa yang saya sampaikan ini bukanlah saya tujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan semata-mata, tetapi juga untuk manfaat ataupun untuk diri saya juga yang serba kekurangan ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan, kita sama-sama dapat berazam supaya kita dapat tonjolkan akhlak yang baik pada sesama manusia dan juga pada makhluk-makhluk yang lain. Dan dalam konteks untuk kita mendapat akhlak ataupun kita dapat beramal dengan akhlak yang mulia ni, kita sebenarnya perlu banyak berdoa kepada Allah. Sebab apa? Dalam kita nak melaksanakan ibadat ini, dalam kita nak melaksanakan apa saja perkara-perkara yang baik ini, pasti akan ada halangan. Tapi pada siapa yang kita nak mohon? Kepada pencipta kita. Allah sajalah yang tempat untuk kita memohon pertolongan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang baik akhlaknya, baik tutur katanya, baik dari segi tindakan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita nanti di tempat orang-orang yang baik-baik. InsyaAllah selepas ni kita akan kongsikan lagi lebih lanjut tentang akhlak Muslim ini, yang mana kalau diikut pada huraiannya, ia adalah satu tajuk yang besar sebenarnya, ruang lingkupnya. Tapi untuk sesi bersama saya, insyaAllah kita akan bincangkan secara santai dan secara ringkas. Dan mudah-mudahan perkara ataupun tajuk ataupun perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan segala kesalahan dan kesilapan kita. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kesilapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا